Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung balik kuliah kita di dalam perbincangan Q&A salat yang ditulis oleh saya sendiri, yang mana buku ni berbentuk soal jawab, dan insya-Allah kita akan sambung semula kuliah kita pada muka surat yang ke-102. So kalau kita tengok kira dah hampir separuh jugalah, lebih pada separuh dah kita bincang tentang kitab ni. Dan kita tengok pada soalan yang berikutnya, iaitu bacaan zikir dalam rukuk dan sujud. Baik, jadi kalau orang tanya kita bacaan dalam rukuk dan sujud ni apa dia, jadi jawapannya, yang pertama sekali, sebelum kita nak bincang berkenaan dengan zikir, kita kena tahu dulu, di dalam salat, rukuk merupakan perkara yang rukun. Rukuk merupakan perkara yang rukun di dalam agama. Maksudnya, sesiapa yang salat, dia wajib untuk melaksanakan kewajipan untuk rukuk. Siapa yang salat dalam keadaan dia tak rukuk, maka salat dia tak sah. Cuma ada satu salat je yang tak ada rukuk. Dan rukuk tu, kalau siapa yang rukuk jadi tak sah salat tu, iaitu salat jenazah. Salat jenazah. Kenapa salat jenazah tak ada rukuk? Kerana salat jenazah ni kita nak mendoakan si mati. Si mati depan kita. Jadi kalau kita rukuk dan sujud, nampak macam kita sembah dia, sedangkan bukan. Maka selain daripada salat jenazah, rukuk merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan. Sesiapa yang tak rukuk, maka solatnya tak sah. Sesiapa yang terlupa, dia perlu ulang semula. Maksudnya dia perlu ambil balik rakaat yang dia tak rukuk tu. Rakaat yang dia tak rukuk tu dikira sebagai terbatal ataupun tak dikira. Baik. Jawapan. Disunatkan untuk membaca zikir. Disunatkan untuk membaca zikir khusus ketika rukuk dan sujud. Walaupun ada sebahagian ulama kata wajib. Baca zikir ni dia kata wajib. Tetapi pendapat yang sahih dalam kalangan para ulama ialah mereka yang mengatakan zikir di dalam rukuk ni adalah sunat. Apa buktinya sunat? Kerana Nabi SAW mengajar beberapa bacaan yang boleh dibaca yang berbeza-beza di dalam rukuk. Ini menunjukkan ia sunat. Ini menunjukkan ia sunat. Dan begitu juga Nabi SAW dalam hadis, dalam beberapa riwayat tidak menyebutkan kepada orang yang musik, orang yang tak reti salat, Nabi tak ajar zikir. Menunjukkan benda tu bukan satu kewajipan. Kerana dia tak tahu, Nabi ajar benda yang minima untuk dia, yang menjadikan salat dia sah dulu. Bila dah pandai salat, barulah Nabi nak ajar benda yang lain juga. Baik, jadi hukum membaca zikir di dalam rukuk adalah sunat. Hukum membaca zikir di dalam rukuk adalah sunat. Begitu juga di dalam sujud. Kedua-duanya sunat. Berikut perinciannya. Di dalam rukuk, biasanya orang kita akan baca Subhana Rabbiyal Azim. Manakala di dalam sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Sekurang-kurangnya 3 kali. Itu yang paling minima dari sudut. Kita panggil apa? Kesempurnaan yang paling minima. 3 kali. Kalau sekali pun, dikira memadailah. Maksudnya hasala aslu sunnah. Terhasil asal bagi sunnah, iaitu Nabi SAW kata, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun di dalam rukuk, hendaklah kamu membesarkan Tuhan. Jadi membesarkan Tuhan ni tuan-tuan, antaranya adalah dengan kita mengakui bahawasanya Allah Azza wa Jal tidak bersifat dengan sifat yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat yang cacat. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sebarang sifat makhluk. Kalau ada persamaan dari sudut nama,
tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sama langsung dengan apa yang disifatkan oleh makhluk. Walaupun kita kata Allah Taala penyayang, makhluk juga ada penyayang, tetapi penyayangnya Allah lebih tinggi darjatnya, lebih dahsyat daripada apa yang ada di sisi makhluk. Sebab tu orang yang buat maksiat ke apa semua di dalam dunia ni, Allah Taala tetap bagi udara percuma kat dia. Orang buat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah benda lain selain daripada Allah, Allah tetap bagi dia lidah untuk dia boleh makan dan merasa kesedapan makanan walaupun dia tak perlu sewa lidah tu. Menunjukkan Allah Taala ni Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada semua makhluknya. Dan Allah bersifat Ar-Rahim, Allah bersifat pengasih, yang mana Allah mengasihi hamba-hambanya yang mukmin, dan Allah menerima taubat hambanya yang mukmin apabila dia nak kembali kepada agama. Baik. Maka saya sebut di situ, sekurang-kurangnya nak dapatkan minima, sempurna yang paling minima adalah 3 kali. Dan seeloknya adalah 10 kali. Kenapa seeloknya 10 kali? Kerana di sana ada riwayat di dalam Sunan An-Nasa'i. Walaupun riwayat ni dhaif, tetapi para ulama mengatakan ia diamalkan dalam fadailul a'mal. Dalilnya daripada Wahab bin Manus, dia berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, يعني عمر بن الخطاب يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. Hadis riwayat Nasa'i, ya, yang mana Anas kata, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang salatnya lebih hampir dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemuda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bila dia solat, Anas tengok dia solat. Anas kata, aku tengok dalam kalangan manusia di zaman ni, dia inilah yang salat paling hampir dengan salat Nabi SAW. Maka Sa'id bin Jubair kata, fahazarna fi ruku'ihi. Kami pun cubalah hitung berapa lama yang dia rukuk. Dia kata 10 tasbihat. Kira-kira 10 kali 10 kali tasbih, dan dalam rukuk dan dalam sujud pun 10 kali tasbih. Cuma hadis ni ulama berbeza pendapatlah tentang status dia. Ibn Hajar dan Diya Al-Maqdisi mengatakan hadis ni hasan. Dia orang kata hadis ni hasan. Manakala Al-Aini, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, pengarang kitab Umdatul Qari, Al-Albani dan juga Al-Arnaud mengatakan ia dhaif. Disebabkan Wahab bin Manus ni tidak dinilai thiqah, melainkan oleh Ibn Hibban saja. Dan Ibn Hibban terkenal sebagai orang yang suka menilai thiqah perawi-perawi yang tak dikenali. Apa maksudnya ni? Tuan-tuan, saya huraikan slow-slow supaya tuan-tuan faham. Ulama hadis apabila nak menerima sesebuah riwayat daripada seorang perawi, mereka akan tengok 2 perkara pada perawi. Perkara yang pertama, pegangan agama dia. Sebab apa nak tengok pegangan agama? Supaya kita dapat memastikan orang yang kita nak ambil riwayatnya itu orang yang ada sifat taqwa. Bukan orang yang kaki maksiat kerana kita bimbang kalau dia menipu, hadis yang kita baca adalah hadis yang palsu. Kita nak orang yang ada pegangan agama yang kuat supaya dia ada perasaan takut bila baca hadis. Dia takkan sampaikan melainkan hadis yang betul. Yang kedua, kerana kita tak nak dia baca hadis sambil lewa, takut tersilap. Jadi kalau orang yang ada takwa, ada perasaan takwa, ada perasaan takut kepada Allah, dia akan baca dalam keadaan berhati-hati. Dia akan baca hadis dalam keadaan berhati-hati. Dulu saya pernah cerita bagaimana seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahawa anak murid dia kata, anak murid dia berkata, kami ni bila tengok Abdullah bin Mas'ud membaca hadis, maka bajunya akan bergoyang disebabkan dia tu menggeletar. Sebab apa dia menggeletar? Sebab dia takut dia baca dalam keadaan tersilap. Jadi ini merupakan
perkara yang disyaratkan. Yang pertama, tengok kredibiliti perawi. Yang kedua, tengok dia punya cara dia menghafal ataupun memelihara hadis. Kalau ingatan dia kuat, hadisnya diterima. Kerana ada saja orang baik yang ingatan lemah. Ada je orang baik tapi nyanyuk. Ada je orang baik tapi tak tekun belajar. Maka riwayat yang seperti ini juga menjadi dhaif. Riwayat orang-orang macam ni walaupun baik tapi tak jadi sahih sebab dia cuai dalam meriwayatkan hadis. Kalau dia jenis ingatan lemah tapi dia jenis tulis dalam kitab dan kitabnya tu dijaga betul, maka dia diterima sebab dijaga kitabnya dengan betul. Tapi kalau dia jenis tak hafal, tulis dalam kitab letak merata sampai kalau orang masukkan sesuatu hadis yang bukan hadis dia tak sedar. Yang ni tidak diterima, dia adalah perawi yang dhaif. Saya ingat lagi satu cerita, saja nak cerita dengan tuan-tuan, share sikit. Yang mana ada satu kisah Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in. Dua orang ni ulama hadis besar. Siapa belajar hadis, siapa belajar ilmu hadis, pastinya akan jumpa. Pastinya akan jumpa nama dua orang ni. Siapa dia? Yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, Yahya bin Ma'in. Yang mana dua orang ni merupakan sahabat sepengajian. So, dia orang ni selain daripada ulama hadis, mengumpulkan hadis, mereka juga adalah ulama jarh wa ta'dil. Mereka nak classify. Mereka nak klasifikasikan perawi-perawi. Perawi ni bagus ke tak bagus? Ni bagus ke tak bagus? Ni bagus ke tak bagus? Mereka buat kajian. So, sampai satu masa mereka pergi ke rumah Fadl bin Dukain. Seorang perawi besar di dalam hadis pada zaman tu, nama dia Fadl bin Dukain. Dia ni adalah ulama yang mempunyai kepakaran, ingatan yang kuat. Ingatan yang kuat, ramai anak murid. Tetapi pada waktu tersebut, Fadl bin Dukain ni telah berumur, dah tua sikit. Jadi, Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in nak pergi test. Nak pergi uji ingatan dia. Maka mereka pun pergi ke rumah Fadl bin Dukain, bertemu dengan khadam dia. Pembantu dia, minta khadam dia ambil buku Fadl bin Dukain sembunyi-sembunyi, dan Yahya bin Ma'in masukkan hadis yang bukan hadis dia, yang bukan hadis Fadl bin Dukain. Kemudian mereka pun bertemu Fadl bin Dukain di rumah dia. Mereka minta untuk Fadl bin Dukain bacakan hadis daripada buku tersebut. So Fadl bin Dukain ni pun ambil lah. Minta lah pembantu dia ambil. Pergi ambil buku aku Ustaz. Dia kata gitulah kan. Pergi ambil buku aku kejap. Dia pun ambil. Maka dia pun membaca hadis. Satu demi satu. Bila sampai kepada hadis yang Yahya bin Ma'in masukkan, sisipkan di dalam kitab dia, dia mula perasan. Dia tahu yang tu bukan hadis dia. Maka dia tengok Yahya dan dia tengok Ahmad. Kemudian dia kata pada Ahmad, orang seperti ini, dia ni beradab, tak mungkin dia buat kerja ni. Ni mesti kerja kamu. Dia tunjuk pada Yahya bin Ma'in, ni mesti kerja kamu ni. Maka dia tendang Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in terjatuh daripada tempat duduk dia. Kemudian Yahya pun bangun. Kemudian Yahya cium dahi dia dengan mengatakan, terima kasih. Jazakallahu anil islami wal muslimin. Moga Allah memberikan ganjaran yang baik kepada kamu dan orang di atas sumbangan kamu terhadap Islam dan orang-orang Islam. Jadi ini merupakan salah satu daripada cara ulama hadis nak tahu perawi ni masih kuat ingatan ataupun tidak. Jadi dia orang dah tahulah Fadl bin Dukain masih belum nyanyuk lagi pada masa tu. Jadi ini dua kriteria nak menjadikan seorang perawi ni berkredibiliti. Jadi kalau ulama-ulama hadis, mereka tengok dalam sanad hadis tersebut ada nama-nama perawi, pertama sekali mereka kena kenal pasti dulu nama dia siapa. Nama penuh dia. Lepas tu nak tahu dia orang ni pegangan agama bagus ke tidak, fasik ke tidak. Kemudian baru nak tengok dia punya ingatan, kekuatan, macam mana dia pelihara hadis dia. Sama ada dia pelihara dalam ingatan dia ataupun dia pelihara dalam catatan nota dia. Jadi bila ulama-ulama hadis ni mereka saring demi saring, mereka dapat kenal pasti. Perawi ni ada yang diterima, ada yang ditolak, dan ada yang tak dikenali. Siapa dia kita tak kenal. Jadi, majoriti ulama hadis
apabila melakukan klasifikasi perawi, mereka kelaskan perawi ini kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, kategori yang diterima, riwayatnya diterima. Dia ni bagus, ingatan kuat, pegangan agama bagus, pelihara bagus, ingatan agama bagus, maka diterima. Satu lagi kategori, perawi yang ditolak. Mungkin kerana pegangan agamanya tak bagus. Mungkin juga kerana ingatannya buruk. Mungkin juga kerana dia cuai, tak jaga kitab dengan betul. Maka riwayatnya tertolak. Ada satu lagi kategori, kita tak kenal dia siapa. Anak murid dia pun cuma seorang aja. Dalam riwayat ni je yang kita tahu nama dia. Maka tak dikenali. Perawi yang tidak dikenali seperti ini, majoriti ulama kata, kita tak terima riwayat mereka sehinggalah kita kenal mereka siapa. Kerana apa? Kerana menurut mereka, apabila seseorang perawi tidak dikenali, maka kita tak tahu dia siapa. Kita tak tahu pegangan agama dia macam mana. Kita tak tahu ingatan dia macam mana. Maka dalam keadaan tersebut, kita orang kata apa? Kita tinggalkan riwayat dia sekejap. Kita tinggalkan riwayat dia sekejap. Maksudnya kita tak terima sehinggalah kita kenal pasti dia. Siapa dia yang sebenar. Itu majoriti ulama. Tapi Ibn Hibban ni tuan-tuan, Ibn Hibban dia klasifikasikan perawi pada 2 je. Perawi yang pertama, perawi yang dikritik. Kita tahu dia ni bermasalah, maka dia ditolak. Perawi yang kedua adalah perawi yang kita tak tahu dia dikritik. Selagi mana kita tak tahu dia dikritik, maka dia dikira okey. Sebab apa? Sebab orang Islam ni asal okey, dia kata. Orang Islam ni asal baik. Maka selagi mana tak tahu ada orang kritik, maka kita terima. Tapi pendapat Ibn Hibban ni telah dikritik oleh ramai ulama. Antara yang mengkritiknya adalah Ibn Hajar. Ada dalam kitab dia An-Nukat, yang mana Ibn Hajar kata ini merupakan cara Ibn Hibban yang tersendiri, yang bersendiri dia. Orang lain tak buat macam tu. Jadi bila Ibn Hibban kata perawi ni, Ibn Hibban meletakkan nama perawi dalam kitab Thiqat dan dia tak puji secara jelas, dia hanya masukkan nama, maka perawi tersebut biasanya adalah perawi yang tak dikenali, orang tak tahu dia siapa. Maka saya sebut di situ, saya mempunyai kecenderungan bahawa hadis ini dhaif ringan dan ia boleh diamalkan dalam fadailul a'mal. Sebab tu saya sebut tadi 10 kali tasbih tu yang terbaik. Sebab apa? Sebab hadis ni dhaif ringan kerana perawinya tak dikenali. Jadi boleh diamalkan. Namun terdapat hadis riwayat Ibn Khuzaimah yang menyatakan zikir ini dibaca 3 kali. Ibn Hajar menilai sanadnya sebagai hasan. Jadi kalau nak ambil pandangan yang 3, itu minima. Itu orang kata apa? Kesempurnaan yang paling minima. Ya, kalau kita nak baca 10, maka kita telah mengambil riwayat yang dhaif ini dalam fadailul a'mal. Wallahu a'lam. Kemudian, zikir-zikir sunnah dalam rukuk dan sujud. Ini benda yang kita kena tahu juga tuan-tuan. Kerana kalau telefon kita pun selalu upgrade, selalu tukar setiap tahun, biarlah zikir kita pun dalam rukuk dan sujud ni paling tidak ada penambahan daripada hadis-hadis yang sahih. Walaupun saya sebut tadi, Subhan Rabbiyal Azim juga itu adalah bacaan yang sahih. Subhan Rabbiyal A'la itu juga adalah bacaan yang sahih. Ada tak bacaan yang lain yang disebut dalam hadis yang sahih? Ada. Saya sebut di situ, muka surat 103. Selain daripada zikir yang lepas, terdapat lagi zikir lain yang dibaca dalam rukuk dan sujud. Berikut antara zikir-zikir yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca dalam rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Ya Allah, ampunkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Maha sucimu wahai Tuhan dan segala puji bagimu. Ya Allah, ampunkan aku. Itu di antara bacaan yang sunnah di dalam rukuk dan sujud. Kemudian tuan-tuan, riwayat yang kedua daripada Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir. Dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha memberitahunya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuk dan sujud
Subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Subuhun quddus. Maha suci engkau wahai Tuhan. Kudus, maha kudus engkau wahai Tuhan. Suci jugalah. Rabbul malaikati waruh. Tuhan segala malaikat dan Tuhan bagi roh. Ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. So kita nak baca yang ni pun boleh. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Ya? Kemudian tuan-tuan, kita juga boleh baca bacaan yang ketiga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, satu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sangka baginda pergi berjumpa sebahagian isteri-isterinya. Kemudian aku mencari dan aku pulang. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk atau sujud dan Nabi membaca, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Maha suci engkau wahai Tuhan dan segala puji engkau wahai Tuhan. La ilaha illa ant. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Dia lain sikitlah daripada awal tadi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang ni subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Segala puji, maha suci kamu wahai Tuhan dan segala puji bagi kamu dan tidak ada Tuhan selain daripada kamu. Kemudian bacaan yang keempat daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i, dia berkata, di satu malam aku mengerjakan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda rukuk yang lamanya seperti baginda berdiri. Nampak? Sebab tu saya kata tadi, biar zikir tu kalau lebih pada 3 pun tak apa. Kerana dalam hadis ni sahabat kata apa? Sahabat kata dia salat bersama dengan Nabi, Nabi punya rukuk lama seperti mana lamanya Nabi berdiri. Kalau kita berdiri baca Fatihah, dah tentu Fatihah kita lebih lama daripada bacaan 3 kali tasbih tu. Kan? Sebab Fatihah aja dah 7 ayat, belum masuk lagi doa istiftah, belum lagi masuk surah. Jadi Nabi punya rukuk tu sama macam berdiri, menunjukkan Nabi tasbih banyak. Ya? Maka Nabi SAW membaca dalam sujud, dalam rukuknya. Ni sahabat ni kata, Nabi baca dalam rukuk, Subhanazil jabarut, ya, wal malakut, wal kibriya, wal azamah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan, jabarut, kekuasaan, kekuatan. Wal malakut, yang mempunyai kerajaan. Wal kibriya, yang mempunyai kebesaran. Wal azamah, yang mempunyai keagungan. Dia kata Nabi baca dalam sujud, Nabi baca dalam rukuk. Kemudian baginda sujud yang lamanya seperti mana baginda berdiri, dan dalam sujudnya baginda mengucapkan seperti itu juga. Maksudnya bacaan-bacaan yang ada ni, zikir-zikir yang ada ni, dalam rukuk boleh, dalam sujud boleh. Yang dibezakan yang pertama tadi, Subhana rabbiyal azim baca dalam rukuk, tak dibaca dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la baca di dalam sujud. Ya? Maka seeloknya bagi kita mempelbagaikan zikir-zikir ini dalam solat kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya tuan-tuan, boleh tak kita menggabungkan semua bacaan ni? Kalau kita solat sendirian, kalau kita solat bersendirian, maka tak ada jadi masalah. Kita nak pelbagaikan. Kita nak baca yang ni, campur yang ni, campur yang ni, tak ada masalah. Kerana Nabi SAW ajar semua zikir ni untuk kita baca. Untuk kita baca. Tapi kalau kita jadi imam, dan seeloknya jangan membebankan. Kalau nak gabungkan pun jangan sampai membebankan makmum lah. Jangan sampai membebankan makmum. Tapi kalau kita nak bagus, kalau kita tak mampu nak menghimpunkan semua, solat ni baca yang ni, solat akan datang baca yang tu pula. Ataupun rakaat ni baca zikir ni, rakaat akan datang baca rakaat zikir ni pula. Itu pun sudah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kita pergi kepada perbahasan berikutnya, bacaan makmum ketika i'tidal. Okey? Apa bacaan makmum ketika i'tidal? Baik. Jawapan. I'tidal bermaksud bangun dari rukuk. Bila kita kata i'tidal tu apa dia? I'tidal kena tahu i'tidal dulu. Sebelum kita nak tahu bacaan i'tidal, i'tidal tu apa? I'tidal tu adalah berdiri setelah daripada kita rukuk. Kita rukuk tadi, kita dah baca zikir. Kemudian kita bangkit daripada rukuk, kita i'tidal. Dan ia menjadi rukun dalam salat.
Maksudnya iktidal ni rukun. Siapa yang tak iktidal, salat tak sah. Maksudnya, kalaulah kata dia rukuk, lepas rukuk dia terus sujud, dia kata tak payah bangun, alang-alang nak turun juga. Dia katakan rukuk-rukuk, terus sujud. Tak bangun dulu. Salatnya menjadi tidak sah. Sekiranya seseorang meninggalkan perbuatan iktidal, maka salatnya akan jadi terbatal menurut majoriti ulama. Adapun bacaan imam atau orang yang sendirian ketika bangun daripada rukuk, bacaan ni sunat ya. Sami'allahu liman hamidah. Ketika iktidal, ia adalah sunat. Bacaan Sami'allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang solat sendirian, ia adalah sunat. Kalau tak baca, solat sah. Cuma tak dapat pahala sunat. Makna bacaan itu ialah Allah mendengar siapa yang memujinya. Dengar ni bukan hanya Allah Ta'ala sekadar dengar. Kalau dengar semua benda Allah Ta'ala dengar. Orang yang mencarut pun Allah Ta'ala dengar. Orang yang maki hamun pun Allah Ta'ala dengar. Tapi yang ni Nabi kata Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Maksudnya Allah mustajab. Allah Ta'ala memberikan pahala, menerima amalan orang yang memujinya dan mengganjari dia dengan ganjaran yang baik. Itu maksud Sami'allahu liman hamidah. Baik, ulama berbeza pendapat tentang hukum baca Sami'allahu liman hamidah bagi imam dan makmum. Tengok Pandangan yang pertama, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahawa imam disunatkan membaca zikir Sami'allahu liman hamidah. Ia juga sunat bagi orang yang salat bersendirian. Manakala makmum hanya sunat menyebut Rabbana walakal hamd selepas itu. Maka imam tidak disunatkan membaca Rabbana walakal hamd dan makmum tidak sunat membaca Sami'allahu liman hamidah. So ni Hanafi dan juga Maliki. Mereka kata apa? Kalau dia solat sendirian tak ada masalah lah. Tapi kalau dia jadi imam atau makmum, imam sunat baca Sami'allahu liman hamidah. Imam tak perlu baca Rabbana walakal hamd. Makmum tak perlu baca Sami'allahu liman hamidah. Makmum hanya perlu Rabbana walakal hamd. Ini mazhab Hanafi dan juga Maliki. Manakala mazhab Syafi'i mengatakan sunat bagi imam dan makmum mengucapkan kedua-dua lafaz. Dua-dua lafaz disunatkan mengikut mazhab Syafi'i. Ini bermakna imam bila dia bangun daripada rukuk dia baca Sami'allahu liman hamidah. Makmum pun bila bangun daripada rukuk dia pun sebut Sami'allahu liman hamidah. Imam baca Rabbana walakal hamd, makmum pun baca Rabbana walakal hamd. Itu bagi mazhab Asy-Syafi'i. Cuma Sami'allahu liman hamidah imam baca kuat, makmum baca slow. Rabbana walakal hamd imam baca slow, makmum juga baca slow. Baik. Manakala bagi mazhab Hambali pula, mereka mengatakan sunat bagi imam mengucapkan lafaz Sami'allahu liman hamidah secara kuat sewaktu i'tidal bagi makmum dengar supaya makmum boleh bangun daripada rukuk. Setelah itu kedua-dua imam dan makmum sunat mengucapkan Rabbana walakal hamd. Maksudnya kalau ikut Hambali lain sikit. Dia kata imam baca Sami'allahu liman hamidah, makmum tak perlu baca Sami'allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana walakal hamd. Imam juga membaca Rabbana walakal hamd. So ada tiga pendapat lah. Hanafi dan Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Mana satu yang tepat? Ini masalah ijtihad tuan-tuan. Kita berlapang dada. Tetapi sekadar kajian saya, melihat kepada lafaz-lafaz hadis yang saya tengok, yang saya kaji, saya nampak mazhab Hambali itu lebih tepat lah pada penilaian saya. Mungkin penilaian orang lain tak sama dengan saya, mungkin dia lebih betul daripada saya. Tapi sekadar yang saya baca, saya nampak mazhab Hambali ini lebih selari dengan apa yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang saya baca. Sebab tu saya sebut di sini. Saya cenderung kepada pendapat mazhab Hambali dalam isu ini kerana zahir hadis menunjukkan demikian. Zahir hadis. Nanti saya akan baca hadisnya. Ini juga yang dinyatakan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar ni bermazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ni, dia pun akui Hambali lebih selari dengan zahir hadis. Ini kerana terdapat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah
qala rabbana walakal hamd. Yang bermaksud, Abu Hurairah kata, ni hadis riwayat Bukhari ya. Abu Hurairah kata Nabi ni apabila Nabi ni salat, bila dia baca je sami Allahu liman hamidah, Nabi akan baca juga rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Sorry. Allahumma rabbana walakal hamd. So, Abu Hurairah dengar Nabi SAW baca dua-dua. Dan Nabi ni imam. Nabi baca sami Allahu liman hamidah, lepas tu Nabi sebut rabbana walakal hamd. Ataupun Allahumma rabbana walakal hamd. So ini menjadi bukti Nabi baca dua-dua di dalam solat dia. Okey, itu yang pertama. Ini menunjukkan bahawa imam solat menyebutkan kedua-dua lafaz ini. Oleh kerana itu Imam Bukhari meletakkan tajuk bab bagi hadis ni dengan katanya, Imam Bukhari dia riwayat, lepas tu dia letak tajuk bab bagi hadis ni, dia kata apa? Babu ma yaqulul imam wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu minal sujud. Bab apa yang perlu disebutkan oleh imam dan orang yang berada di belakangnya, iaitu makmum, apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk. Dua-dua baca bagi imam. Sami Allahu liman hamidah baca, Rabbana ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd baca. Manakala dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd." Yang bermaksud, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka takbirlah. Apabila boleh dengar ke? Tiba-tiba hilang saya punya kamera. Baik. Kita ulang balik semula. Saya ulang balik. Saya tak tahu suara saya tadi sampai ke tidak. Tapi Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam bertakbir, maka kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam rukuk, maka kamu rukuk. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah. Bila imam baca i'tidal, sami'a Allahu liman hamidah, Nabi kata faqulu Rabbana ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagi kamu, ya Allah, engkaulah Tuhan kami, bagi kamu segala pujian. Jadi maksudnya, kalau tengok kat zahir hadis ni riwayat Muslim, kalau kita tengok pada zahir hadis ni, Nabi SAW mengisyaratkan makmum hanya perlu baca apa? Hanya perlu baca Allahumma Rabbana lakal hamd. Tak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi orang yang solat bersendirian, dia baca dua-dua lah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. So saya setuju dengan pendapat mazhab Hanbali dalam masalah ni. Tapi masalah ijtihad tuan-tuan. Masalah ijtihad, jadi tak perlu untuk kita bantah membantah, kita just pegang pendapat yang kita percaya je. Pendapat yang kita yakin. Senang macam tu tuan-tuan. Tak payah nak gaduh-gaduh. Kita gaduh bab lain lebih puas hati daripada kita gaduh dalam bab-bab yang seperti ini. Sebab kadang-kadang tuan-tuan ada juga kita ni suka sangat bergaduh, kan? Padahal kita nak buat benda baik, kita nak salat, tapi asyik nak bergaduh je dengan orang, kan? Kita berlapang dada lah. Ulama' pun berbeza pendapat dalam masalah ni. Baik. Saya bukan sebut tuan-tuan, saya sebut sebahagian daripada orang-orang yang berada di Zimbabwe sana. Mungkin dia orang bergaduh dalam bab ni. Baik. Saya sebut di sini, hadis ini, muka surat 108, siapa yang ada kitab, siapa yang ada buku, hadis ini menunjukkan makmum hanya membaca lafaz Allahumma Rabbana lakal hamdu sahaja. Manakala pandangan yang mengatakan makmum perlu menyebutkan sami Allahu liman hamidah, ia tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar lah. Terdapat beberapa lafaz yang sabit dalam hadis tentang cara membaca lafaz sami Rabbana walakal hamd. Sebab tu tadi tuan-tuan kalau perasan, kadang-kadang saya baca Allahumma Rabbana walakal hamd, kadang-kadang saya baca Rabbana walakal hamd, kadang-kadang ada Allahumma Rabbana lakal hamd. Mana satu yang betul ustaz? Ada beberapa lafaz di dalam hadis yang sahih, antara sirah ataupun antara lafaz tahmid yang disebut dalam hadis ialah Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini sahih. Ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd pun sahih.
Rabbana lakal hamd sahih juga, Rabbana walakal hamd pun sahih. Empat-empat ni sahih. Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Keempat-empat lafaz ini adalah lafaz yang sahih. So boleh pilih mana nak amal ataupun boleh tukar-tukar. Itu lebih baik kerana keempat-empat ini sahih di dalam hadis. Antara bacaan tambahan ketika berdiri i'tidal yang diriwayatkan dalam hadis ialah, sebab kadang-kadang kita pergi ke Mekah, kan? Kita pergi Mekah. So masa pergi Mekah tu, kita semayang dengan imam Mekah. Kita salat bersama dengan dia menjadi makmum. Bila dia kata Sami'allahu liman hamidah, lepas tu Bilal pun baca Rabbana walakal hamd. Dia berdiri lama, kan? Kita kata apa benda yang dia baca ni? Sebenarnya dia baca zikir tambahan. Maksudnya di dalam i'tidal, selain daripada baca Allahumma rabbana walakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd ataupun yang empat yang saya bacakan tadi, ada zikir tambahan yang boleh kita sambung. Ini bagi orang yang nak menambah pahala sunat di dalam solat, dia bolehlah hafal kerana ia datang dalam hadis yang sahih, iaitu daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajul wara'ahu rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih falamma ansaraf qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha al-awwal yaktubuha awwal. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Baik. Maksudnya, satu hari kata Rifa'ah, satu hari kami salat di belakang Nabi. Kami salat menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada rukuk, maka Nabi pun membaca Sami'allahu liman hamidah. Maka seorang lelaki di belakang dia baca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana, Tuhan kami, bagi kamu segala pujian, hamdan katsiran, pujian yang banyak, tayyiban, pujian yang baik, mubarakan fih, pujian yang diberkati padanya. Dia baca yang tu, ya. Maka selepas selesai salat, Nabi bertanya, siapa yang membaca kalimah tadi? Siapa yang baca tadi? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka lelaki itu kata, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kata, aku melihat lebih kurang 30 malaikat. 30 lebih. Lebih kuranglah 30 lebih malaikat berlumba-lumba untuk menjadi malaikat yang pertama mencatat pahala bagi lelaki itu. Maksud malaikat suka perkataan tu, maka Nabi akui. Nabi SAW akui bacaan lelaki ini, dan Nabi SAW akui dan iqrar, maka bacaan ni menjadi sunnah taqririyah. So kita bacalah. Jadi kalau kita boleh baca, kita baca. Hafal, tuan-tuan. Cuba hafal. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Bukannya panjang sangat, kan? Kadang-kadang kita hafal lagu, liriknya lagi panjang pada ni kita boleh hafal. Kalau ini kita buang memori yang kita hafal lagu tu, kita hafal zikir daripada Nabi SAW. Alangkah baiknya, ya? Baik. Kemudian zikir yang kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda membaca Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas tsana'i wal majd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dia ada yang lebih panjang daripada tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat yang lain juga sahih, dia ada tambahan lagi. Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas tsana'i wal majd ahaqqu ma qala 'abd ahaqqu ma qala al 'abd
wa kulluna laka 'abd. Dia ada tambah dua perkataan lagi. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Ya. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Apa maksudnya? Kita baca Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Tuhan kami, segala pujian bagimu. Bagimu segala pujian yang ada. Mil as-samawati wa mil al-ard. Yang mana pujian itu memenuhi ruang langit dan ruang bumi. Wa mil ama bainahuma, dan memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Ya, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi apa yang ada setelahnya, selepas daripada itu. Ahlas sana'i wal majd, yang mana engkau layak menerima segala pujian dan pembesaran ini. La mani'a lima a'tait. Tadi saya ada tambah lagi, ahaqqu ma qalal 'abd. Inilah yang seberhak-berhak apa yang disebutkan oleh seorang hamba, wa kulluna laka 'abd, dan semua kami adalah hamba bagimu. La mani'a lima a'tait. Tidak ada penghalang bagi apa yang kau nak bagi. Tidak ada penghalang bagi apa yang kau bagi. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada pemberi jika engkau halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan orang yang ada harta, ada kekayaan, sekali-kali kekayaannya tidak memberi manfaat apabila Allah Ta'ala tidak memberikan keizinan kepadanya. Baik. Maksudnya orang yang ada kemuliaan ni, kemuliaan dia tak boleh bagi apa-apa manfaat pada dia kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Jadi sebab itu tuan-tuan, bacaan ataupun berdirinya imam-imam Masjidil Haram ni dia lama. Lama dia berdiri sebab apa? Sebab dia nak baca yang ni lah. Yang kita kadang-kadang kita tak tahu pasal apa dia berdiri lama, kita pun tunggu. Jadi kalau kita boleh hafal, insya-Allah waktu dia berdiri lama tu, kita juga amalkan berdiri sambil kita berzikir untuk mendapatkan pahala sunnah. Perkataan mil'a boleh dibaca dengan baris atas, itu mil'as samawati wa mil'a al-ard. Boleh juga dibaca dengan baris depan. Mil'u pun boleh, mil'a pun boleh. Tetapi menurut Imam Nawawi, baris atas tu lebih masyhur. Walaupun dua-dua betul lah. Ya? Baik, ini berkaitan dengan i'tidal, maka selesai. Baik. Lepas daripada i'tidal, kita nak turun sujud. Nah, kita nak turun sujud, maka nak turun sujud ni persoalan dia adalah nak turun lutut dulu ke nak turun tangan dulu? Orang duk bergaduh kan, nak turun lutut ke nak turun tangan? Maka saya sebut, tidak ada khilaf dalam kalangan ulama bahawa sujud adalah rukun dalam salat. Ini penting ni. Sujud rukun. Siapa tak sujud, solat tak sah lah kan? Baik. Namun bagaimanakah cara untuk turun sujud itu? Macam mana nak turun sujud? Nak turun lutut dulu nak landing ke? Tangan dulu nak landing? Dalam permasalahan ini, para ulama berbeza kepada dua pendapat yang masyhur. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ni pendapat siapa? Ni pendapat Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Dia kata turun lutut dulu sebelum turun tangan. Berdasarkan kepada hadis riwayat Wa'il bin Hujur, ya, yang mana dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis riwayat Abu Daud, yang mana dia kata aku melihat Nabi SAW bila Nabi sujud, Nabi letak kaki lutut dia dulu sebelum tangan dia. Dan apabila Nabi bangkit daripada sujud, Nabi angkat kedua tangannya sebelum lututnya. Ini riwayat Abu Daud. Tetapi hadis ini dhaif. Sebab dalam sanad dia ada perawi yang bernama Syariq An-Nakhai. Dan dia bersendirian dalam riwayat ni. Ya. Ad-Daraqutni berkata Yazid meriwayatkan sendirian daripada Syariq. Dan tidak ada yang menceritakan hadis ini daripada Asim bin Kulaib kecuali Syariq An-Nakhai saja. Syariq ni dah lah ingatan tak kuat, dia seorang-seorang je riwayat. Sedangkan Syariq tidaklah begitu kuat jika meriwayatkan secara bersendirian. Ini disebutkan oleh Daraqutni. Maka hadis ni tidak boleh menjadi hujah kerana ia dhaif. Ya? Terdapat riwayat daripada Hammam yang meriwayatkan hadis ni daripada Asim, tetapi dia meriwayatkan secara mursal dan mausul. Ada dua cara.
Al-Hazimi berpendapat riwayat mursal ini yang mahfuz. Dia ada dua cara dia riwayat, satu sanad sambung, satu sanad putus. Mana satu yang betul? Sanad putus yang betul. Sanad bersambung tu silap. Manakala riwayat mausul daripada Hamman tidak sahih kerana sanad dia terputus di awal. Okey? Terdapat juga riwayat daripada Anas dengan lafaz summan hatta bitakbir hatta sabaqat rukbatahu yadayhi. Hadis riwayat Baihaqi. Yang mana kemudian aku melihat Nabi SAW turun untuk sujud dengan membaca takbir sehingga lututnya mendahului kedua tangannya. Hadis ni walaupun Al-Hakim kata ia sahih tetapi ia mempunyai kecacatan. Ini kerana perawi yang bernama Ala bin Ismail bersendirian meriwayatkannya dan beliau adalah perawi yang tidak dikenali. Abu Hatim Ar-Razi juga meriwayatkan Abu Hatim Ar-Razi juga ketika ditanya oleh anak dia, dia mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Ada juga beberapa riwayat lain yang mengatakan letak kedua lutut dulu sebelum kedua tangan. Tetapi kebanyakannya mendapat kritikan daripada ulama-ulama hadis. Namun terdapat perbuatan sahabat iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih yang mana Alqamah dan Al-Aswad mengatakan hafizna an Umar fi salatihi annahu kharra bukan Ibnu Umar, daripada Umar ya. Umar yang turun lutut dulu. Kata Alqamah dan Al-Aswad, dia kata hafizna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kata Alqamah dan juga Aswad, kami mengingati daripada Umar dalam salatnya, Umar akan turun lepas rukuk di atas, Umar turun di atas lutut dia, maksud dengan lutut dia. Seperti mana turunnya unta. Dan Umar akan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis ni riwayat At-Tahawi dengan sanad yang sahih. So di perbuatan Umar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama iaitu tiga mazhab lah. Hanafi, Syafi'i dan juga Hanbali. Manakala pendapat yang kedua ni pendapat Maliki. Iaitu mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Maksud bila nak turun sujud tu, turun tangan dulu. Tangan landing dulu, lepas tu baru letak lutut. Kadang-kadang kita akan nampak orang buat macam ni. Ya? Ini pendapat dalam mazhab Imam Malik. Berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, "Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Yang bermaksud hadis riwayat Abu Daud. Apabila salah seorang daripada kamu nak sujud, maka janganlah dia ni duduk ataupun jangan dia turun seperti mana unta turun. Hendaklah dia letakkan tangan dia dulu sebelum lutut dia. Hadis ni Al-Albani kata sahih. Albani dia nilai hadis ni, dia kata sahih. Manakala Arnaud, guru saya Syuaib Al-Arnaud rahimahumallah, kedua-duanya telah meninggal dunia, tokoh hadis zaman kini. Kedua-dua mereka kata hadis ini sahih. Al-Arnaud kata sanad dia kuat. Ketika mana dia menilai hadis dalam Abu Daud, dalam Sunan Abi Daud. Hadis ni juga walaupun kedua-dua mereka kata kuat, tetapi sekadar penelitian saya, hadis ni juga dhaif. Kerana ada perawi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, dia bersendirian. Imam Bukhari waktu dia komen perawi ni, dia kata dia meriwayatkan hadis yang tidak mempunyai sokongan. Maksudnya dia seorang je riwayat. Menunjukkan ingatan dia tak kuat. Kalau betul ada, kalau betul hadis ni sahih, dah tentu ada lagi jalur lain. Sebab Nabi SAW bukan solat sendirian sepanjang masa. Mesti sahabat nampak. Kan? Jadi, riwayat ini dhaif. Hadis ni diriwayatkan juga dengan lafaz yang terbalik. Ada perawi, sebahagian perawi riwayat dengan cara terbalik. Iaitu Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, bila salah seorang daripada kamu nak sujud, jangan turun seperti mana turun unta. Letak tangan dulu. Kalau ikut hadis ni, letak tangan dulu sebelum lutut. Ada riwayat terbalik. Letak lutut dulu sebelum tangan. Maka terbalik riwayat tu. Ia datang daripada jalur Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi dan beliau adalah perawi yang dhaif. Dia tertukar. Sebab apa? Sebab dia tu sendiri dhaif, tak ingat. Tetapi ada satu riwayat dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, annahu kana yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Wa qala kana Rasulullah SAW yaf'alu dhalik. Riwayat Ibn Khuzaimah. Ya? Dia kata Nabi SAW meletakkan kedua tangannya
sebelum lututnya waktu nak sujud. Dan dia kata Nabi SAW buat seperti ini. Kalau ikut riwayat ni lah. Riwayat ini juga telah berlaku percanggahan dalam riwayatnya. Sebahagian perawi meriwayatkan daripada Drawurdi dengan mengatakan ia perbuatan Nabi SAW. Manakala sebahagian perawi yang lain meriwayatkan mengatakan ini hanya perbuatan Ibnu Umar bukan daripada Nabi. Ad-Daraqutni mengatakan riwayat yang betul adalah riwayat daripada Ibnu Umar, bukan Nabi buat, Ibnu Umar yang buat. Walaupun bapa dia turun lutut dulu, dia turun tangan dulu. Maka bila kita tengok tuan-tuan dalam masalah ni, riwayat daripada Nabi SAW tidak ada yang sahih. Mana nak turun dulu? Daripada sahabat pun bercanggah. Umar turun lutut dulu, Ibnu Umar turun tangan dulu. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, yang penting turun, jangan tak turun. Kerana kita nak sujud. Jangan kata, saya tak buat keputusan lah Ustaz, saya tak nak turun lah. No, kena turun. Maka sebab itu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi, dalam kitab dia Sifat Salat Nabi, dia mengatakan, setiap orang boleh memilih apa yang sesuai dengan keadaannya. Sama ada ingin meletakkan lutut dulu sebelum tangan ataupun tangan dulu sebelum lutut. Ini kerana ada sebahagian orang mempunyai tubuh badan besar, ada juga yang berbadan kecil. Maka boleh dipilih mana yang lebih memudahkan mereka. Yang penting turun sujud. Jangan tak turun. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ada maklumat tambahan. Ini benda kadang-kadang kita tak perasan. Iaitu waktu sunnah bagi makmum untuk turun sujud. Sunnah bagi makmum supaya tidak tergesa-gesa untuk turun sujud. Ni sunat. Sunnah. Jangan terlalu tergesa. Sebaliknya mereka digalakkan untuk mula turun sujud apabila imam sudah pun meletakkan dahinya di atas lantai. Al-Bara' bin Azib mengkhabarkan, annahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah SAW. Fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam ara ahadan yahni dhahrahu hatta yada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard. Thumma yakhiru man wara'ahu sujjada. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Bara' kata mereka ini salat di belakang Nabi. Mereka salat di belakang Nabi menjadi makmum. Apabila Nabi SAW angkat kepala daripada rukuk, aku tidak melihat seorang pun daripada kalangan sahabat membengkokkan belakangnya untuk sujud sehingga Nabi SAW meletakkan dahinya di atas lantai, barulah mereka semua mula untuk sujud. Ya? Jadi ini pentinglah supaya kita ni tak mendahului imam, supaya kita ni mutaba'ah, kita mengikuti imam. Maksudnya imam selesai buat satu rukun, kita ikut. Jangan kita mendahului imam, kerana perbuatan mendahului imam adalah perbuatan yang Nabi SAW cela. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini, sebab lepas ni saya ada program, sebab tu kita mula awal sikit hari ini. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan mula balik pada waktu yang asal pada minggu depan. Sebab lepas ni saya ada program orientasi pelajar baru, saya kena bagi ucapan penutup untuk orientasi, minggu orientasi. Pelajar baru masuk minggu lepas, saya dah jadi ketua jabatan sekarang ni, jadi kenalah bagi sikit ucapan penutup, perasmian penutup. Baik, jadi saya rasa saya nak tengok dulu kalau ada soalan yang sempat saya ambil, yang mana tak sempat, insya-Allah kita tengok pada minggu akan datang. Ya, baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Kalau tak ingat sujud dah sekali atau dua kali, perlu tambah sujud lagi sekali atau ulang rakaat atau sujud sahwi? Bila kita syak, dua kali ke sekali? Maksudnya kita baru sekali. Sebab yang kita syak tu pada dua. Yang kita syak tu sebenarnya pada dua. Pada yang pertama tu kita tak syak pun. Confirm dah kita confirm dah kita buat sekali tu. Kita bila kan, aku ni dah sujud sekali ke dua kali? Sebenarnya sekali tu confirm dah. Yang kita tak confirm tu dua kali. Kan? Yang confirm tu dua kali tu tak confirm. Yang sekali tu dah confirm. Maka para ulama menyebut, siapa yang syak begini, sekali ke dua kali, maka dia kena ambil yang kurang. Kerana yang kurang tu yang yakin. So dia kena sujud lagi sekali, kemudian dia kena sujud sahwi lah.
dia kena sujud sahwi kerana dia telah berlaku syak di dalam solat dia. Wallahu a'lam. Ni daripada Nia Academy, Nur Islam Academy. Maklumkan ada 5 lagi buku Q&A salat available. Contact Sis Linda pada nombor 0162973476. Area KL sahaja, first come first serve. Siapa yang nak lah, siapa yang tak nak tak apa ya. Kerana buku ni memang tak ada dah di pasaran. Saya tengah cuba untuk mendapatkan order lagi. Itu pun kalau Karang Craft benarkanlah. Kita tengah orang kata apa? Runding dengan mereka. Ya, baik. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At my neighborhood, surau, once iqamah is called, the doors of the prayer hall are closed because from past experience, those who masbuk do not follow SOP, i.e. wear mask and use on sajadah. Question: those who pray outside the prayer hall, if they follow the imam, will they still get the same reward as the jemaah inside the hall? Okey, ini persoalan tentang orang yang berada di luar daripada masjid. Orang yang di luar daripada masjid ataupun di luar daripada ruang solat. Mazhab Syafi'i dia agak sedikit strict sikitlah. Mazhab Syafi'i dia strict sikit, dia kata jangan ada ruang di antara makmum dengan imam tu, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, iaitu jangan sampai kepada sekejap saya ingat balik. Alamak saya 300, aku tak silap saya lah, 300 hasta. Itu mazhab Syafi'i. Sekejap. Ya, kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i, jangan sampai kepada 300 hasta di antara imam dengan makmum. Kalau lebih daripada tu, dia kata tak boleh berjemaah, tak sah. Dan disyaratkan mesti jangan ada penghalang yang boleh melihat orang yang safnya bersambung dengan imam ataupun nampak imam, ataupun orang yang safnya bersambung dengan imam, dan jangan ada halangan, dia boleh pergi direct. Istitraq wa ru'yah. Itu mazhab Syafi'i, dia agak sedikit ketat lah masalah tu. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak boleh lah kalau ada halangan, kalau jarak terlalu jauh melebihi 300 hasta. Kemudian kalau ikut pendapat mazhab Maliki dan juga Hanafi, mereka lebih lenient. Mereka kata selagi mana dengar pergerakan imam, dengar suara imam dan tahu pergerakan imam, maka dikira sah. Kalau ikut pendapat ni kira okey lah. Adakah sama? Pertama memang tak sama lah. Pahala berjemaah dapat, tapi pahala saf tu, saf paling depan, lebih banyak pahalanya daripada saf belakang. Itu yang pertama. Kemudian pahala merapatkan dan meluruskan saf tu. Maksudnya merapatkan saf dan meluruskan saf itu sebab dia ada ruang kan. Sekarang ni memang kita tak rapat dari sudut apa? Dari sudut tepi. Tapi dari sudut belakang ke belakang tu masih ada kan. Jadi kalau dalam isu tu dia tak dapat yang di belakang tu kerana dia ada jarak. Seperti mana Nabi SAW pernah pesan kepada Abu Bakrah yang masuk dalam masjid, dia rukuk jauh daripada saf. Dia rukuk jauh daripada saf. Lepas tu Nabi pesan kat dia, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Moga Allah menambah kesungguhan kamu dalam salat, tapi kamu jangan ulang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berkenaan zikir selepas salat, ada satu zikir subuh dan maghrib di mana dikatakan kita perlu lakukannya dalam keadaan kaki masih dalam keadaan iftirash. Kelebihan zikir ini dihapuskan 10 dosa, dicatat kebaikan dan diangkat 10 darjat. Lafaz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tahu zikir ini sahih, tapi adakah kena duduk dalam keadaan iftirash? Juga sahih. Memang ada disebut dalam hadis
tentang orang yang baca pada waktu subuh dan maghrib tidak mengubah kedudukannya, iaitu waktu duduk dalam keadaan kita duduk tasyahud akhir waktu subuh tu. Dia baca ni dalam keadaan dia tak berubah lagi kaki dia daripada keadaan kita duduk tahyat akhir. Cuma ulama mengecualikan imam, sebab imam ni dia kena pusing menghadap makmum. Ya. Jadi bila makmum ni pula, adakah maksudnya dia tak boleh, dia tak digalakkan mengubah? Ada sebahagian ulama berpegang dengan literal. Maksudnya jangan ubah. Jangan ubah. Ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi tu jangan ubah maksudnya segera. Sebelum sempat ubah kaki, dia dah baca dah benda ni. Lepas salat, segera. Jadi ada dua pandangan. Jadi untuk makmum, seeloknya jangan ubah dulu, baca dulu yang ni. Jangan ubah kaki dulu kerana hadis ni menganjurkan demikian. Walaupun begitu, ada sebahagian ulama yang mendhaifkan juga hadis ni. Saya tak nafikan ada yang dhaifkan. Tetapi sebahagian menerimanya. Jadi kalau dhaif pun boleh diamalkan dalam fadail. Untuk makmum, jangan ubah kalau boleh. Kalau terpaksa ubah kebas kaki, no problem, baca cepat-cepat. Kerana ada ulama kata, yang dimaksudkan sebelum sempat ubah kaki, dah baca dah. Maksud segera baca. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Salam. Sebagai makmum, Al-Fatihah memang wajib kita baca mengikut mazhab Syafi'i. Betul. Untuk orang yang makmum, mazhab Syafi'i wajib membaca Fatihah. Bagaimana pula bacaan lain seperti takbiratul ihram? Takbiratul ihram wajib untuk semua mazhab, walaupun makmum. Kerana tak akan mula salat melainkan takbiratul ihram. Rukuk dan sujud tahiyat semua tu. Rukuk, makmum perlu rukuk. Sujud pun makmum perlu sujud. Tapi bacaan di dalam rukuk dan sujud adalah sunat. Untuk imam dan untuk makmum, sunat. Tahiyat awal, ulama berbeza pendapat. Hambali kata wajib, Syafi'i kata sunat. Pendapat yang sahihnya pendapat mazhab Syafi'i sunat. Ya, tetapi kalau tinggal disunatkan untuk sujud sahwi sebab dia termasuk dalam sunat ab'ad. Manakala tasyahud akhir ia merupakan rukun. Jadi kena baca walaupun makmum. Wallahu a'lam. Jadi tak boleh berdiam diri, kena baca. Siapa berdiam diri sedangkan dia boleh baca, salat tak sah untuk tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Solat witir ketika musafir sunat? Ya, sunat. Ya. Sunat untuk solat witir. Boleh ke solat sunat witir waktu maghrib selepas jamak takdim maghrib isyak? Boleh. Selepas solat isyak, kalau kita jamak takdim selepas solat isyak, boleh solat witir. Kerana solat witir waktunya selepas solat isyak sah. Maksudnya bila kita jamak, kita dah solat isyak secara sah, maka boleh solat witir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau makmum masbuk perlu habiskan baca Fatihah atau rukuk bersama imam? Kalau dia masuk dalam keadaan dia masbuk, tak sempat membaca, tak sempat berdiri dengan imam sekadar Fatihah, maka dia perlu rukuk bila makmum rukuk, bila imam rukuk untuk mendapatkan rakaat. Alamak, ada yang minta nombor Puan Linda lah. Saya bacakan tadi, mungkin tak dapat ya. Sekejap. Saya pun dah hilangkan mesej tadi. Mana perginya dah. Okey ni. Ambil nombor ni ya. Bagi siapa yang nak buku. 016 297 3476. 016 297 3476. Okey. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kalau tersangap masa salat, adakah batal salat? Tidak batal. Cuma kalau boleh, elakkan. Cuba tahan, jangan sampai sangap. Kalau sangap, tutup mulut. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh ke salat witir satu rakaat? Boleh. Cuma afdal yang paling sempurna yang paling minima 3 sebenarnya. Kalau satu pun boleh sebenarnya. Perlu ke baca 3 surah dalam satu rakaat? Kalau dia baca, kalau dia salat witir satu rakaat, perlu baca 3 surah ke? Saya sebut dah dulu ulama berbeza pendapat untuk rakaat yang ketiga. Bagi siapa yang buat witir 3 rakaat, rakaat ketiga tu ulama beza. Nak baca surah Ikhlas ke ataupun nak baca 3 surah? Kan?
Ada khilaf dalam kalangan para ulama dari sudut hadis baca satu, iaitu Al-Ikhlas. Tapi kalau nak baca tiga pun tak ada masalah. Kita dah bincang dah sebelum ni. Tapi kalau dia solat satu rakaat saja, macam mana? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata boleh baca tiga sebab dia kira masih lagi satu rakaat witir. Ada yang kata baca yang lain. Ini tak ada dalil yang jelas dalam masalah ni. Nak baca surah lain pun tak apa, nak baca tiga kul tu pun boleh, no problem. So okey tuan-tuan, insya-Allah saya pun tak sempat dah ni, student dah panggil. Banyak lagi soalan. Insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan cuba jawab pada minggu depan. Tuan-tuan akan tanya baliklah. Sebab soalan ni bila saya matikan Zoom ni dia hilang. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Jika ada kesempatan dan masa, ada umur, kita jumpa lagi insya-Allah. Saya mohon maaf, terkasar bahasa tersilap kata, saya mohon maaf sangat kerana saya ada tugas yang lain yang perlu diselesaikan. Sebab tu kita mula awal sikit pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan cuba jawab soalan yang mana, dan saya nak beritahu tuan-tuan, bukan semua soalan tu saya boleh jawab dalam keadaan yang orang kata apa? Dalam keadaan yang spontan ya. Sebab kadang-kadang ada soalan-soalan yang saya perlu semak, saya perlu kaji. Sebab saya bukanlah seorang yang tahu semua benda. Bukan semua. Saya tak akan jawab kalau benda tu saya tak tahu. Saya minta tangguh. InsyaAllah saya akan cari jawapannya untuk tuan-tuan dan puan-puan kalau jumpa. Kalau tak jumpa, boleh tanya ustaz-ustaz yang lain insya-Allah. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, terima kasih kepada Kak Lin dan semua yang terlibat dalam penganjuran kuliah pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.